Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perkara bid'ah dan ciri-cirinya menurut Islam? Dan apakah yang dilakukan baginda Nabi SAW ketika mana dilemparkan dakwaan palsu terhadap baginda SAW? Mohon penjelasan daripada baginda Datuk. Baik, penjelasan daripada seorang ulama tafsir yang terkemuka, Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Dia ketika menjelaskan tentang hadis ini, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, bahawa ia berkaitan dengan amalan-amalan zahir kita sebenarnya. Manakala amalan-amalan batin itu dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi dalam konteks perkara bid'ah yang berlaku, ciri-cirinya kalau kita lihat, apabila seorang mengadakan satu perkara yang Nabi tak pernah buat, bahkan pada zaman Nabi pun berlaku satu peristiwa, iaitulah kita baca dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawasanya pada zaman Nabi ni berlaku seorang sahabat menceritakan kepada Nabi SAW bahawa anak lelakinya pergi bekerja di rumah seorang lelaki yang kaya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Maka bila anak lakinya bekerja di rumah orang yang kaya itu, tiba-tiba mereka pun menjalin hubungan yang sulit di antara budak lelaki ini dengan isteri kepada majikan. Na'udzubillah, tuan-tuan, ya. Ini antara dosa yang paling besar sekali. Antuzani bihalilati jarika. Nabi SAW menyatakan dosa-dosa besar, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu, dia menciptakan kamu berzina dengan seorang perempuan yang lakinya punya hubungan baik dengan kamu, jiran, adik-beradik dan sebagainya. Maka dalam peristiwa itu apa yang berlaku? Dia mengadu kepada Rasulullah, anak lakinya berzina dengan isteri majikan. Lalu kerana nak menutup malu dan juga orang itu orang kaya, mereka telah mengubah keputusan yang Allah telah tetapkan bagi yang telah berkahwin maka direjam, maka yang belum berkahwin disebat 100 kali dan dibuang daerah sebagai contoh. Maka adalah penjelasan lebih lanjutnya. Maka dalam peristiwa itu mereka mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah pun mengubah keputusan ini. Keputusannya apa? Kami telah pun mengenakan bayaran kepada budak lelaki ini sebanyak 100 ekor kambing. Maka Nabi SAW telah menyatakan ini merupakan satu bid'ah, satu benda baru yang kamu adakan, yang Allah Taala menetapkan sebaliknya. Pulangkan kambing itu dan budak lelaki ini disebat 100 kali dan dibuang daerah. Sabda Nabi kita SAW. Jadi saya nak tarik perhatian tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian tentang apa yang disebut tentang bid'ah ni tadi. Ciri-cirinya kadang-kadang ia bersifat waktu. Ya, ada ketentuan pula pada malam 27 Rejab nanti kita kena sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu baik, ada asasnya. Tapi menetapkan kena sembahyang pada malam 27 dan ada pahala begitu begini, itu adalah bid'ah. Itu tidak pernah disebut Nabi SAW, walaupun asas kepada sembahyang sunat itu sangat digalakkan, tapi bila dikaitkan dengan waktu, itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang bid'ah itu bersifat jenis. Seorang datang musim raya korban, oleh kerana dia terlalu kaya, saya tak mau sembelih unta, tak mau sembelih kambing, lembu, saya nak sembelih kuda. Masya-Allah. Contohnya, ini disebut oleh para ulama, sembelih kuda. Lalu saya nak korbankan kuda dan bagi orang makan. Hukum menyembelih kuda bukan an'am. An'am inilah binatang-binatang ternakan, binatang-binatang yang kamu bela dengan tujuan untuk hasil tentu, unta, kambing, lembu dan sebagainya. Maka sembelih kuda itu hukumnya harus. Bagi orang makan hukumnya ibadah, satu galakan yang besar, sunat dan sebagainya. Tapi meletakkan waktu jenis kuda ni tadi sebagai satu bahagian daripada korban, ialah tidak dibenarkan. Ia tidak termasuk dalam kebenaran oleh Nabi kita SAW, oleh Islam. Jadi ini di antara perkara yang namanya bid'ah, yang kadang-kadang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan jenis, berkaitan dengan zat benda itu sendiri dan sebagainya. Jadi hendaklah kita mengawasi diri kita daripada buat satu benda yang tidak pernah diajar Nabi SAW.